Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alim Afnan. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, siapa yang baru masuk buku teks bahasa Melayu muka surat 141. Okey, siapa yang tak ada buku boleh tengok ke depan ni, mohon tunjukkan kepada awak buku teks muka surat 141. Okey, dalam buku teks awak ni yang muka surat 141 ni, tajuk yang akan kita belajar ialah tentang kata adjektif. Kat bawah ni, yang warna biru ni. Kata adjektif. Kata adjektif semua ada 9. Tapi untuk hari ini, kita hanya belajar 4 saja dulu. Okey, yang pertama untuk kata adjektif muka surat 141, kita akan belajar 2 kata adjektif. Iaitu kata adjektif cara dan juga kata adjektif perasaan. Apa itu kata adjektif cara dan apa itu kata adjektif perasaan? Okey, awak tengok ke depan ni, mohon tunjukkan dulu kepada awak. Awak tengok dulu video yang boleh akan tunjukkan ni. Okey, ke depan ni kata adjektif. Okey, ke depan ni kata adjektif. Apa itu kata adjektif? Kita tengok satu persatu dulu. Okey, kata adjektif. Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu. Itu kata adjektif. Kata adjektif ni kata yang kita gunakan untuk menerangkan sifat ataupun keadaan sesuatu. Sesuatu benda ataupun sesuatu orang. Contoh dia buku. Kat sini ni buku, kata adjektif apa yang kita gunakan? Ingat, kata adjektif ni kata yang kita gunakan untuk menerangkan sifat. Contoh dia sifat buku ni kita boleh kata buku ni mahal ataupun buku ni warna ungu ataupun buku ini berbentuk segi 4. Itu maksud dia kata adjektif. Kata yang kita gunakan ni untuk terangkan sifat sesuatu. Sesuatu apa? Contoh dia buku. Apa sifat yang kita boleh terangkan tentang buku ini? Yang pertama mungkin kita boleh kata buku ini cantik ataupun warna ungu, bentuk segi 4. Itu yang dimasukkan dengan kata adjektif. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua. Kata adjektif boleh disertakan dengan kata keterangan. Contoh dia sangat, cantik, paling tinggi, amat besar. Contoh dia buku tadi. Buku itu sangat besar. Contoh dia kita gunakan kata adjektif, kata keterangan. Itu yang dimasukkan. Yang kedua. Okey, kata adjektif ni pula ada 9 semua. Ingat, kata adjektif ni semua ada 9. Okay, yang pertama, kata adjektif sifat ataupun keadaan. Yang kedua, kita ada kata adjektif warna. Yang pertama, kata adjektif sifat. Yang kedua, warna. Kita boleh gunakan warna purple, warna ungu ataupun merah, kuning. Kalau yang ketiga, kata adjektif ukuran, kita gunakan untuk mengukur sesuatu. Contoh dia tinggi, pokok itu sangat tinggi. Ya. Saya tak nampak skrin lah. Tak nampak skrin? Saya nampak hitam. Selalu jadi macam ni. Nampak hitam. Yang lain nampak tak? Yang lain nampak je. Awak punya ni kok problem.
Cuba awak left dulu meeting ni, lepas tu masuk semula. Okey, ingat tadi yang pertama kata adjektif ada 9. Yang pertama kata adjektif sifat, kita nak terangkan sifat benda ni macam mana. Ataupun yang kedua kata adjektif warna, warna apa yang ada. Ataupun yang ketiga kata adjektif ukuran, kita nak ukur. Contoh dia tinggi, rendah. Kata adjektif yang keempat kata adjektif bentuk. Bentuk dia macam mana? Bulat ke, piramid ke, segi empat ke. Dan yang kelima kita ada kata adjektif waktu untuk memberitahu tentang masa. Yang keenam kita ada jarak, dekat ke, jauh ke. Yang ketujuh kita ada kata adjektif cara. Yang ke-8 kata adjektif perasaan. Dan yang ke-9 kata adjektif panca indera. Kata adjektif panca indera ni, mata awak kita gunakan untuk melihat, hidung awak untuk menghidu, lidah untuk merasa, tangan untuk pegang sesuatu. Itu ada 9. Ada 9 semua. Tapi untuk hari ini muka surat 141, Muallim nak jawab tentang 2 je dulu. Kata adjektif cara dan juga kata adjektif perasaan. Dalam muka surat 141 tu, 2 ni yang kita akan tekankan dulu. Cara dan juga perasaan. Okey, contoh dia. Kata adjektif cara. Kata adjektif cara ni kata yang kita gunakan untuk menerangkan kelakuan ataupun ragam. Okey, contoh dia macam mana? Tengok. Contoh dia jelas. Jelas ni kata adjektif cara. Penerangan, contoh ayat. Penerangan Cikgu Suhana tentang cuaca di Malaysia sangat jelas. Itu jelas ialah kata adjektif cara. Waalaikumsalam. Contoh lagi perlahan. Contoh perlahan. Vino menunggang basikal ke perpustakaan dengan perlahan. Perlahan ni kata adjektif cara. Cara macam mana dia buat tu? Dia perlahan. Itu contoh dia. Antara contoh dia. Muallim tak nak masuk laju. Okey, kalau kata adjektif perasaan, macam perasaan lah. Perasaan gembira, perasaan sedih. Contoh ayat kat sini, Tajul berasa gembira kerana mendapat johan dalam pertandingan bercerita. Contoh dia. Perasaan gembira, kita ada lagi apa? Perasaan sedih. Badrisha sedih kerana kucing kesayangannya telah hilang. Apalagi perasaan rindu. Salina rindu akan datuk dan neneknya di kampung. Macam awak rindu nak datang sekolah. Itu kata perasaan. Kata adjektif perasaan. Boleh jelas setakat ni 2 ni? Boleh. Ya, kata adjektif Okey, tengok buku teks awak tu, muka surat 141. 1. Buku teks muka surat 141. Okey, dalam muka surat 141, ini ialah tentang kata adjektif cara dan juga perasaan. Jadi mari kita cuba jawab soalan ini dengan kata Nak kena adjektif bulatkan yang juga sesuai. ke? Ya, nak kena bulatkan. Mana yang betul? Dia ada bagi 2 ni, warna biru ni. Tengok, laju deras. Okey, jawapan dia salah satu. Okey, tak apa. Sebelum tu kita baca dulu petikan ini, kita fahami dulu petikan ini, baru kita boleh jawab soalan dia. Okey, tajuk dia ialah petua memilih durian. Petua ni langkah-langkah ataupun tip. Tip cara ataupun langkah untuk memilih durian. Okey, siapa? Zara dan keluarganya ke pasar tani. Okey, mari kita baca petikan ini dulu. Okey, Zara dan keluarganya ingin membeli durian. Mereka teringin makan durian. Zara berjalan laju atau deras menuju ke gerai jualan durian. Dia amat mahir akan selok-belok tempat itu kerana selalu atau cepat datang ke situ. Puan Zurah tersenyum melihat gelagat anaknya itu. Mereka sangat risau seronok apabila membeli durian.
Okey, tengok dia ada tanda pengikat kata. Jelas Encik Hasif. Maksudnya ayat ini sedang bercakap. Dia dialog. Zara, cuba goncangkan durian itu. Jika ada getaran, maknanya isinya telah masak. Jelas Encik Hasif. Encik Hasif yang bercakap. Zara mencium-cium pangkal tangkai durian. Dia berasa ragu atau malu. Kemudian, dia memberikan buah itu kepada Encik Hasif. Tengok dia ada tanda pengikat kata kat depan dan dia ada tanda pengikat kata kat belakang. Kata Encik Hasif dengan yakin pilunya. Maksudnya Encik Hasif sedang bercakap. Dia bercakap apa? Buah ini harum baunya Zara. Isinya pasti telah masak. Kata Encik Hasif dengan yakin pilunya. Tengok dia ada kata tanda pengikat kata. Siapa yang bercakap? Ujar Puan Zurah. Yang ni Puan Zurah pula bercakap. Abang, 5 pangsa pada buah ini sangat lambat jelas kelihatan. Saya ambil ya, ujar Puan Zurah. Encik Hasif mengangguk tanda setuju dengan isterinya. Beliau memberikan semua durian yang telah dipilih kepada peniaga tersebut. Peniaga itu mengopek kulit durian dengan cermat gopohnya menggunakan parang. Zara puas sedih hati melihat isi durian itu. Mereka sekeluarga amat gembira muram kerana dapat menikmati raja buah itu. Jadi petikan ini tentang Zara dan keluarganya nak beli durian. Okey, silakan. Okey, dalam petikan ini tengok yang dia warnakan dengan warna biru ni. Ada laju, deras. Laju, deras, selalu cepat, risau, seronok, ragu, malu, yakin, pilu, lambat, jelas, puas, sedih, amat gembira, muram, cermat dan gopoh. Ini semua ialah kata adjektif cara ini semua ialah kata adjektif cara dan juga perasaan. Kalau ragu, mana ragu tadi? Ini kata ragu. Ini ialah kata adjektif perasaan. Dia berasa ragu. Maksudnya awak tak pasti nak yang mana satu. Tengok. Zara mencium-cium pangkal tangkai durian. Dia berasa ragu. Maksudnya ragu ni awak tak pasti nak yang mana satu. Contoh dia ada 2. KFC ataupun McD. Awak ragu-ragu. Nak KFC ke nak McD? Itu maksud dia. Ragu-ragu. Tak pasti. Boleh faham? Boleh. Okey, mari kita jawab soalan ini dengan kata adjektif yang sesuai. Kita jawab dengan kata adjektif yang sesuai. Dalam kotak warna biru tu ada 2 jawapan. Jadi kita pilih jawapan yang mana satu yang sesuai. Okey, yang pertama. Okey, Zara dan keluarganya ingin membeli durian. Zara dan keluarga dia ni nak beli durian. Mereka teringin makan durian. Zara berjalan laju atau deras menuju ke gerai jualan durian. Kat sini dia dah bagi dah jawapan dia. Yang pertama dia bagi laju. Zara berjalan laju. Kita gunakan kata adjektif yang sesuai ialah laju. Zara berjalan laju menuju ke gerai jualan durian. Sebab apa laju? Sebab kalau deras ini kita gunakan untuk air. Contoh dia air sungai mengalir deras. Deras ni untuk air. Sedangkan ini berjalan. Jadi berjalan laju menuju ke gerai jualan durian. Dia amat mahir. Mahir ni maksud mula dia pandai. Dia amat mahir ataupun pandai akan selok-belok. Selok-belok ni maksudnya jalan tempat itu kerana selalu cepat datang ke situ. Okey, yang ini kita nak gunakan kata adjektif apa yang sesuai? Selalu ke cepat? Selalu. Selalu. Jawapan dia ialah selalu. Dia amat mahir akan selok-belok tempat itu kerana selalu datang ke situ. Cepat ini tak sesuai. Okey, seterusnya. Puan Zurah tersenyum melihat gelagat anaknya itu. Mereka sangat risau atau seronok apabila membeli durian. Bila kita nak beli durian, mestilah kita rasa seronok. Seronok, mestilah seronok. Nak makan durian, takkan rasa risau pula. Okey, seterusnya Zara cuba goncangkan durian itu. Jika ada getaran, maknanya isinya telah masak, jelas Encik Hasif.
Okey, seterusnya. Zara mencium-cium pangkal tangkai durian. Dia berasa ragu atau malu. Ragu. Mestilah rasa ragu. Dia mencium pangkal durian. Dia rasa ragu. Sebab apa ragu? Durian ni dah masak ke belum? Kemudian dia memberikan buah itu kepada Encik Hasif. Buah ini harum baunya Zara. Isinya pasti telah masak. Kata Encik Hasif. Encik Hasif dengan yakin atau pilu? Yang mana sesuai? Yakin. Dengan yakinnya. Pilu ni maksud dia sedih. Dengan pilunya. Takkan dengan pilu kan? Mestilah dengan rasa yakin. Buah ini harum baunya. Isinya pasti telah masak. Kata Encik Hasif dengan yakin. Abang, 5 pangsa pada buah ini sangat lambat jelas kelihatan. Saya ambil ya. Nak gunakan apa? Jelas. Jelas. Lambat ini tak sesuai kat situ. Buah 5 pangsa pada buah ini sangat jelas kelihatan. Nampak. Tengok buah tu dah nampak dah pangsa dia tu. Okey, Encik Hasif mengangguk tanda setuju dengan isterinya. Beliau memberikan semua durian yang telah dipilih kepada peniaga tersebut. Peniaga itu mengopek kulit durian dengan cermak gopohnya menggunakan parang. Nak gunakan apa? Cermat. Dengan cermaknya. Cermat ni maksud dia buat dengan berhati-hati. Kalau gopoh ni kelam kabut. Okey, tengok. Kulit durian kita gunakan mengopek. Kita tak gunakan peniaga itu membuka kulit durian. Tak, kita tak gunakan membuka. Kita gunakan mengopek. Kita buka durian tu, itu dipanggil mengopek. Mengopek kulit durian dengan cermatnya menggunakan parang. Zara puas sedih hati melihat isi durian itu. Takkan rasa sedih kan? Mestilah rasa sedih pula. mestilah rasa puas. Sebab apa? Durian itu masak, buah dia manis, warna kuning-kuning lagi. Mestilah rasa puas hati melihat isi durian itu. Mereka sekeluarga berasa amat gembira. Gembira. Mestilah rasa gembira apabila dapat menikmati raja buah itu. Mestilah rasa gembira bila makan durian. Takkan rasa muram pula. Muram ni maksud dia sedih. Awak tengok kawan awak muka dia sedih je. Muram. Itu maksud dia muram. Muram, pilu maksud dia sedih. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Ada sesiapa yang tanya soalan tak? Ada. Okey, jadi ingat kerja rumah. Kerja rumah. Ni kan? Kerja rumah awak hari ni awak salin semua ini dengan jawapan yang betul je. Contoh kat sini laju dan deras, awak tak perlu tulis dua-dua. Awak tulis dulu jawapan dia. Zara berjalan laju menuju ke gerai jualan durian. Ya? Ya, Alif Fahan? Ya? Kena saling semua duduk. Kena saling semua. Salin semua. Salin semua. Pakai punya. Awak salin semua jawapan je. Contoh laju dan deras, tulis jawapan dia. Laju. Zara berjalan laju menuju ke gerai jualan itu. Deras ni tak perlu tulis dah. Salin terus jawapan yang betul. Boleh faham? Boleh faham? Kena salin balik baru tanda yang tu. Tak, salin terus semua jawapan yang betul je. Salin jawapan yang betul je. Contoh yang pertama. Jawapan dia. Terus buat jawapan dia. Contoh yang pertama, Zara berjalan laju. Jawapan dia laju, jadi awak tulis je laju. Yang ni tak perlu tulis. Zara berjalan laju menuju ke gerai jualan durian. Itu je. Contoh yang kedua, jawapan dia selalu. Buku tulis. Buku penulisan awak tu. Jadi dia amat mahir akan selok belok tempat itu kerana selalu datang ke situ. Boleh faham? Ya, semua faham Okey, soalan semua jelas. Kita pergi dengan yang kedua pula. Muka surat sebelah. Muka surat 142. 142 ni tentang kata adjektif waktu dan juga panca indera. Kalau kata adjektif waktu tentang masa. Contoh dia kini. Kini ni maksud dia sekarang. Silam ni maksud dia dah lama dah. Benda tu dah berlaku lama dah masa silam.
Kalau kini sedang berlaku sekarang. Awal ni, awal lah. Ataupun lama. Lamanya tunggu dia. Ataupun suntuk. Suntuk ni maksud dia singkat. Awak hanya ada masa untuk menjawab 5 minit je. Suntuk. Ataupun segera. Segera ni maksudnya kena buat sekarang. Itu kata adjektif waktu. Kalau kata adjektif panca indera, contoh dia mata. Mata awak gunakan untuk apa? Mata awak gunakan untuk melihat. Contoh dia, awak tengok kertas ini warna apa? Putih. Itu maksudnya melihat. Kalau hidung awak gunakan untuk Bau. Bau. Contoh dia bau wangi. Bau dia wangi. Ataupun sampah tu bau busuk. Ataupun bau hanyir. Ataupun bau tengik. Sampah bau wangi lah. Itu contoh dia. Lidah awak gunakan untuk apa? Merasa. Rasa. Rasa mestilah rasa sedap. Contohnya Zuhair tengah makan, sedap tak rasa dia? Mesti rasa sedap. Itu kalau rasa. Kalau telinga awak gunakan untuk apa? Mendengar. Mendengar. Contoh dia suara penyanyi itu sungguh sedap. Ataupun suara dia suruh nyaring. Suara penyanyi dia tak sedap. Tak sedap ataupun nyaring. Suara serak-serak basah. Ataupun apa lagi? Kalau tangan awak gunakan untuk apa? Tangan, kaki, sentuh. Contoh dia, awak pegang kulit awak rasa apa? Rasa lembut ke, rasa kasar ke? Awak pegang meja awak rasa apa? Awak pegang buku awak rasa apa? Itu maksud dia kat panca indera. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, mari kita jawab soalan ini bersama-sama. Okey, jawapan dia dah ada dalam tu. Okey, jawapan dia yang kotak warna kuning ni. Yang warna kuning ni kotak warna kuning, warna purple ni, warna kuning pula dah. Warna pink, warna merah jambu ni kini, silam, cantik, lama, bersih, awal, kasar, suntuk, wangi, segera. Ini semua ialah jawapan dia. Awak letakkan di mana tempat yang sesuai. Kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, mana yang sesuai. Mari kita cuba jawab bersama-sama. Okey, yang pertama tajuk dia Muzium Pertanian. Siapa? Zara. Zara mengikuti rombongan Kelab Warisan Budaya Sekolah Kebangsaan Putrajaya melawat ke Muzium Pertanian. Zara dan kelab sekolah dia ni pergi melawat Muzium Pertanian. Okey, mari kita cuba jawab jawapan soalan ini bersama-sama. Okey, yang pertama dia bagi kepada kita. Dia dah bagi dah. Cikgu Wani memuji ahli rombongan kerana tidak lewat dan tidak berbuat bising. Lewat itu ialah kata adjektif waktu. Bising pula ialah kata adjektif panca indera. Sebab bising, awak tahu macam mana bising? Awak dengar dengan telinga, awak dengar. Dia bunyi bising. Jadi bising kata adjektif panca indera, lewat kata adjektif waktu. Itu yang pertama. Boleh faham? Boleh. Okey, yang kedua pula. Mari kita jawab jawapan yang kedua. Rombongan mereka bertolak pada pagi. Apa yang sesuai? Awal. Pada awal Awal. pagi. Jadi jawapan dia ialah Awal. Pada awal pagi. Itu jawapan dia. Pada awal pagi. Rombongan mereka bertolak pada awal pagi. Jadi kita pangkah jawapan awal. Kita dah jawab awal ni, kita pangkah. Okey, yang kedua. Yang ketiga, semasa dihentian rehat dan rawat, beberapa murid berjalan ke tandas. Tandas itu apa nak gunakan? Masa dihentian rehat dan rawat, beberapa murid segera kita boleh gunakan. Segera. Maksud dia cepat-cepat. Awak naik kereta, segera. Awak segera ke murid beratur. Jadi seterusnya apa?
Tandas itu. Bersih. Tandas itu. Bersih. Bersih. Bersih kita gunakan wangi. Tandas itu. Wangi. Wangi. Pernah tak pergi dekat tandas yang bau busuk? Tak nak. Mesti awak tak nak. Bau dia busuk tak nak kan. Jadi kat sini ialah jawapan dia. Wangi. Wangi. Jadi jawapan dia ialah semasa dihentikan rehat dan rawat beberapa murid segera. Segera ke tandas. Berjalan ke tandas. Tandas itu bau dia Busuk. wangi. Itu yang kedua, yang ketiga. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, nombor 4 pula. Selepas menempuh perjalanan yang mereka tiba di Muzium Pertanian. Muzium itu kelihatan apa dia? Cantik. Okey, muzium itu kelihatan Cantik. bersih. Kita gunakan yang sesuai bersih. Okey, selepas menempuh perjalanan yang apa sini? Lama. Bersih. Perjalanan yang Kelihatan. Perjalanan yang lama. Nak pergi tu ambil masa 2-3 jam. 4-5 jam nak pergi. Baru sampai. Jadi perjalanan yang lama. Jadi kat sini jawapan dia ialah lama. Dan muzium itu kelihatan bersih. Kelihatan bersih. Itu jawapan dia. Okey, yang kelima pula. Mereka dapat melihat perkembangan pertanian negara sejak zaman Silam. zaman silam, zaman lama. Zaman nenek moyang kita dulu. Jadi silam. Zaman silam. Dari Malaysia hantar stiker je kat orang. Okey, yang seterusnya nombor 6. Cikgu Wani yang menerangkan cara penanaman padi. Yang ni dah baru kita gunakan Cikgu Wani yang cantik. Kasar. Cikgu Wani yang cantik. Baru sesuai. Cikgu Wani yang cantik menerangkan cara penanaman padi. Cantik kata adjektif panca indera. Macam mana awak tahu cantik? Sebab awak tengok dengan mata. Tak cantik pun. Okey, yang ke 7. Okey, yang ke-7. Zara melihat lesung dan nyiru yang dipamerkan. Permukaan nyiru itu permukaan. Awak sentuh kasar. Permukaan nyiru itu kasar. Jadi kat sini jawapan dia kasar. Kasar. Mak ada kah? Jadi kita dah gunakan kasar, dah gunakan cantik. Sekejap Malim. Okey, nombor 8. Tunggulah. Okey, jom. Kita ada masa lagi 6 minit ni. Okey, nombor 8. Mereka terus bergambar di hadapan muzium kerana masa semakin suntuk. Suntuk ni maksud dia singkat. Masa semakin singkat sebab mereka nak balik dah. Jadi kita pun dah jawab suntuk. Dan jadi jawapan yang terakhir tinggal ialah kini. Jadi yang ke-9 jawapan dia ialah Kini. Jadi Zara bersyukur kerana pertanian kini. Pertanian zaman kini lebih moden dan lebih mudah. Jadi itu jawapan dia, kini. Boleh ke buat perenggan? Boleh tulis nombor pun tak apa. Sebab dia bagi nombor 1, nombor 2. Jadi itulah kerja rumah awak untuk hari ini. Boleh? Kerja rumah. Kena tulis dalam buku tulis juga ke? Ya, dua-dua tulis dalam buku tulis. Jadi awak tulis nombor 1
Apa dia? Macam mana? Okey, yang tadi untuk Ikut muka je surat lah ini. balik. Okey, untuk muka surat ini awak tulis nombor 1. Lepas tu awak salin jawapan dia. Cikgu Wadi memuji ahli Oh, rombongan kerana just tidak salin lewat dan jawapan tidak je berbuat. lah. Salin je jawapan dia. Lepas tu nombor 2. Rombongan mereka bertolak pada awal pagi. Jadi tulis jawapan cepat. Kita dah bincang ini jawapan dia. Nombor 2, jawapan dia rombongan mereka bertolak pada awal pagi. Jadi nombor 2 jawapan dia awal. Nombor 3, semasa dihentian rehat dan rawat, beberapa murid segera berjalan ke tandas. Tandas itu wangi. Jadi nombor 3 jawapan dia segera dan wangi. Ya Zuhair? Boleh ke kalau nak tulis ayat di semua? Boleh je. Nak tulis nombor pun boleh, nak tulis ayat pun boleh, nak tulis perenggan pun boleh. Tak kisah, tulis je. Boleh lah. Nombor 4, selepas menempuh perjalanan yang lama, mereka tiba di Museum Pertanian. Museum itu kelihatan bersih. Cantik. Nombor 6 pula, mereka dapat melihat perkembangan pertanian negara sejak zaman silam. Jawapan dia silam. Nombor 6, Cikgu Wani yang cantik menerangkan cara penanaman padi. Nombor 7, Zara melihat lesung dan nyiru yang dipamerkan. Permukaan nyiru itu kasar. Macam mana awak tahu kasar? Sebab awak sentuh dengan tangan. Nombor 8, mereka terus bergambar di hadapan museum kerana masa semakin suntuk. Suntuk ni maksud dia masa semakin singkat. Mereka nak balik dah. Dan nombor 9, Zara bersyukur kerana pertanian kini lebih moden dan lebih mudah. Nombor 9 jawapan dia kini. Boleh faham? Boleh, saya baca. Okay, ada sesiapa nak tanya soalan tak? Tak ada. Semua jelas Kalau semua faham, setakat ini sajalah kelas kita untuk pagi ini. Kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal insana lafi khusr illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Malim. Bye. Sama-sama. Bye.